Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua jemaah yang mendengar, yang mengikuti acara-acara di Masjid Darul Ghufran. Saya Ustazah Kasum binti Muhammad Isa, tenaga pengajar kuliah setiap hari Rabu petang di Masjid Darul Ghufran. Okey, alhamdulillah tajuk kita masih lagi sama pada kali ini, iaitu akhlak terpuji muslimah hari ini. Okay. Cuma tajuk kita saya fokuskan kepada tanggungjawab menjaga anak perempuan. Kerana kita lihat banyak percampuran tanggungjawab antara wanita dan lelaki, ataupun antara anak yang perempuan dan anak lelaki. Jadi sekarang kita ingin semua orang untuk mengetahui tanggungjawab sebenar peranan masing-masing bagi orang lelaki dan orang perempuan sebagai anak, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anggota masyarakat. Tanggungjawab menjaga anak perempuan ni sangat-sangat penting kerana dia adalah satu amanah yang Allah berikan kepada orang lelaki. Lelaki dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin. Di bahu mereka terletak tanggungjawab yang cukup besar. Di kepala mereka dibebani satu amanah yang terlalu berat untuk dipikul. Tanggungjawab dan amanah tersebut ialah memelihara wanita dengan penuh berhikmah. Jadi kalau kita didik wanita dengan cara berhikmah, penuh dengan kefahaman dan hikmah dan kebijaksanaan, berdiskusi, kemudian mengerti, membuat pihak lagi satu mengerti akan keadaannya. Misalnya kita berbincang, kita adakan sistem ni daripada awal sekali. Waktu kita hidup bersama dengan anak, baik lelaki baik perempuan, kita adakan sistem saling tukar fikiran, berbincang. Maka wanita dan lelaki akan tumbuh sebagai anak-anak yang mengerti akan tanggungjawab masing-masing. Bila mereka mengerti akan tanggungjawab masing-masing, maka tidak akan adalah beban amanah yang terlalu berat. Okay? Jadi sekarang ni kadang-kadang ada kalanya pihak wanita tu banyak yang menjaga ibu bapa, manakala misalnya ibu bapa pun banyak yang lebih mudah dan senang untuk tinggal bersama dengan anak perempuannya. Yang anak-anak lelaki seharusnya juga dan sewajibnya lah bagi anak lelaki untuk membantu ibu bapanya yang duduk di dalam rumah adik-beradik perempuannya. Itu faktor misalnya membantu untuk meringankan beban masing-masing agar wanita juga tidak terbeban, begitu juga lelaki. Kita saling bantu-membantu agar setiap kita tidak dibebani satu amanah yang terlalu berat yang mereka tidak mampu untuk tanggung. Jadi kalau lelaki itu Allah ciptakan sebagai pemimpin, ada juga wanita yang jadi pemimpin juga kan. Oleh itu cerita yang di sini seperti lelaki itu sebagai pemimpin adalah lebih fokus dan khusus kepada dalam rumah dulu. Dalam rumah lelaki sebagai ketua supaya dia dapat memimpin, mempunyai satu ketua yang akan memimpin pelayaran nakhoda keluarga dengan lebih baik. Isteri dengan anak-anak adalah sebagai pengikut ataupun sebagai pasangan untuk kita bertukar-tukar fikiran dan pandangan. Mesti ambil pandangan satu sama lain. Kita tidak boleh bergerak sendiri. Sebagai ketua nakhoda dalam satu kapal pun mereka itu perlu berbincang dengan anak kapal juga agar pelayaran tu selari, pelayaran tu baik, aman, tenteram. Okay? Jadi ada istilah juga, kita itu adalah seperti orang mak Islam ni adalah seperti ataupun manusia ni adalah seperti mereka yang duduk dalam satu kapal. Dalam satu kapal. Jadi mereka tu kalau di dalam kapal tu ada peringkat atas dan peringkat bawah. Okey, ada dek atas, dek bawah. Kalau orang yang di bawah hendak mengambil air, dia mesti melalui atas. Melalui atas. Jadi kena minta izin di atas ambil air. Dia tak boleh misalnya dah malas sangat naik atas, kemudian ditebuknya di bawah. Ikut suka hati, tanpa berbincang, tanpa fikirkan hala tuju dan maslahat
kapal tersebut, kalau kita tebuk di bawah, maka akan jatuhlah kapal tersebut, kan? Maka kalaulah orang di bawah tidak mahu bertolak ansur dan bekerjasama dengan yang di atas, maka terjadinya lah tebuk di bawah untuk air masuk, maka tenggelamlah seluruh kapal. Begitu juga kita dalam satu keluarga, adik-beradik yang ramai misalnya, ataupun yang tidak ramai, bekerjasama untuk membimbing wanita-wanitanya supaya mengerti, faham tanggungjawab masing-masing, kerana Nabi beritahu kepada kita, jika baik wanita, maka baiklah kaum tersebut. Jadi di sini kita tanggungjawab dan amanah tersebut ialah memelihara wanita dengan penuh berhikmah. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34, kaum lelaki itu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Kerana itu Allah melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu wanita. Allah melebihkan kelebihan bagi orang lelaki. Misalnya kalau dapat pembahagian harta pun dia akan dapat lebih. Kenapa? Kerana dia ada tanggungjawab, kena jaga ibu bapanya, memberi bantuan kepada ibu bapanya. Selain daripada dia memberi bantuan kepada keluarganya, isteri dan anak-anak, tanggungjawab dia juga untuk membantu ibu bapanya sampai di akhir hayat mereka. Jadi kalau ibu bapa duduk di rumah kakaknya ke adik perempuannya, lelaki itu pun harus membantu dari segi kewangan, ataupun nak kena hantar sana ke sini, kan, membagi-bagi urusan agar setiap kita tidak dibebani dengan tanggungjawab yang berlebihan. Kita takut kalau kita menghadapi tanggungjawab berlebihan. Kerana apa? Kerana tidak ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, maka dia akan lebih mudah. Okey, jadi dekat sini kata Allah melebihkan sebahagian mereka lelaki atas sebahagian yang lain. Dan kerana mereka itu lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka, yang tadi kita sebut, maka wanita solihah ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Kerana itu Allah memelihara mereka. Jadi kalau kita memelihara diri kita sewaktu suami kita tidak ada, ataupun kalau mereka yang tidak bersuami, belum bersuami ataupun tidak bersuami, maka dia memelihara nama baik keluarga, nama baik ibu bapanya. Dia pun harus menjadi wanita yang menjaga harga diri dan maruah. Kemudian di sini menjaga wanita tidak hanya memberi makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal semata-mata, tetapi skop tanggungjawab ini adalah lebih luas sehingga kepada aspek didikan, kasih sayang, kepimpinan dan sebagainya. Jadi kalau wanita itu diberi pendidikan, diberi kasih sayang, kepimpinan dan sebagainya, maka dia rasa kecukupan, dia rasa dirinya dihargai, maka tidaklah dia akan melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Selalunya kadang-kadang kita lihat mereka-mereka yang memperjuangkan nasib wanita. Jadi kerana saya punya tesis master saya adalah dalam membicarakan tentang hak-hak wanita dalam undang-undang, termasuk dalam amlah di Singapura. Jadi saya dapati banyak kitab-kitab yang saya baca tentang feminisme, orang-orang yang memperjuangkan nasib wanita, mereka tu dari kalangan negara yang menindas orang perempuan dan tidak memberikan hak-hak yang sepatutnya. Bila mereka keluar daripada negara tersebut, mereka memperjuangkan nasib wanita kerana mahukan negara-negara mereka menghargai orang perempuan. Kerana itu penting. Sebagaimana sekarang ada, bukan sekarang aja, sudah lama juga, gerakan yang tidak suka anak perempuan, terbalik kepada zaman jahiliah dulu. Apabila lahir anak perempuan, mereka tanam hidup-hidup. Sekarang pun dalam masa yang begitu moden, mereka itu tidak suka daripada dalam perut lagi. Kalau ternyata janin tu adalah anak perempuan, maka dihapuskan dengan serta-merta, dibuang, dihapus, digugurkan. Jadi kalaulah masyarakat itu tidak punya perempuan, maka akan macam mana akan datang masyarakat akan berkembang biak. Jadi itu bukan caranya untuk kita menjaga menjaga masalah dalam satu negara. Tapi cara kita menanganinya adalah memberi didikan,
kasih sayang, kepimpinan tu misalnya juga termasuk juga kita menjaga maslahat mereka waktu mereka bermusafir, ada lelaki yang bersama seperti bapaknya, adik-beradiknya, saudara lelakinya, pakciknya, anak lelakinya, jadi untuk menjaga mereka ataupun kawan-kawan perempuan yang lain yang dapat membantu untuk menjaga keselamatan mereka, sangat-sangat penting ni. Kita bila bermusafir nanti kita akan rasa bahawa adalah baik kalau kita dapat mereka-mereka ini seperti bapa, saudara lelaki kita, itu adik-beradik kita, untuk bersama dengan kita. Jadi kita akan lebih rasa aman, tenteram dan tenang. Tapi tak semua orang akan dapat begitu. Misalnya kalau dia tidak punya, maka dia haruslah mencari wanita-wanita lain bersama dengan dia supaya dapat menemani dia dan membantu dia dalam masa-masa dia sukar ataupun dapat menjaga keselamatan dia. Jadi itulah dalam bentuk kepimpinan menjaga diri mereka, maslahat mereka, supaya mereka selamat. Okay. Kemudian di sini disebutkan dalam surah Tahrim ayat 6, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka dan bahan-bahan bakarnya adalah terdiri daripada manusia dan batu. Jadi di sini disebut wahai orang-orang yang beriman. Allah seru kepada orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu. Ku anfusakum, kamu diri kamu harus bangkit dan bangun dulu, cari dirikan, kemudian bawa keluarga kita supaya mereka tu terjauh daripada neraka. Dan bahan-bahan bakarnya adalah terdiri daripada manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak pernah mendahaka kepada Allah dan segala yang diperintahkannya kepada tidak mendahakai Allah dan segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Di sini diterangkan bahawa orang-orang beriman disuruh pelihara diri sendiri dan juga keluarga daripada api neraka. Itulah tanggungjawab kita adalah untuk mendidik, kan? Sebabkan itu juga wanita seringkali menghadiri banyak majlis-majlis ilmu kerana tahu didikan tersebut penting dalam diri. Jadi kalau kita nakkan wanita supaya dia itu memberi kesejahteraan dalam masyarakat dan ummah, maka didikan, kasih sayang, mereka tahu mereka itu dihargai, dipimpin dengan baik, dinasihati dengan baik, maka insya-Allah negara tersebut ataupun bangsa tersebut, umat tersebut akan jadi baik. Kita tidak boleh jadi seperti macam komputer, tak suka kita delete, tak suka dia itu kita delete, tak suka dia ini kita delete. Tapi kita bagaimana kita menghadapi mereka, bagaimana cara-cara untuk menghadapi mereka. Nabi mengingatkan kita, misalnya wanita ni, kalau kita nak bentuk dia, janganlah bentuk terlalu sangat kasar, maka dia akan patah. Maka kalau kita misalnya kita kata nanti kita nasihatkan dia patah pula, dia misalnya lari ke, bawa diri ke, memberontak dan sebagainya, takut pula begitu, maka kita diamkan. Maka Nabi bilang sentiasalah dia akan bengkok. Maka berwasiatlah kepada wanita tu dengan cara yang baik. Itu perlu didikan dari bawah. Misalnya anak-anak waktu di dalam rumah waktu kecil, kan, macam mana kita letakkan kepimpinan bagi yang anak-anak lelaki, menjaga maslahat adik-adik perempuan ataupun kakak mereka, berbincang, ada sesi berbincang, misalnya bertanya khabar bila balik daripada sekolah ke balik daripada kerja, berbincang, kak macam mana kak ni hari sekolah, bagaimana kak tempat pekerja kakak macam mana, begitu, ada sikap-sikap begitu. Maka bila membentuk, bila besar, mereka akan jadi pemimpin yang prihatin kepada orang bawahannya, pekerjanya, rumah tangganya, adik-beradiknya. Sangat-sangat penting untuk dia jaga. Ini sangat penting kerana kita ni dalam rumah, dia adalah didikan dari awal, kita dapat daripada ibu bapa kita, akan membentuk kita pada masa yang akan datang.
Ibu-ibu, ibu bapa, peranan ibu bapa, datuk nenek yang sekarang ada di rumah, peranan kita untuk membentuk generasi kita akan datang untuk jadi yang lebih baik, prihatin, bersesuaian dengan zaman kita sekarang. Jangan ikut zaman dululah. Kita ikut zaman sekarang ni sangat-sangat berbeza, mereka dengan handphone, dengan teknologi. Jaga bagaimana ibu bapa dan juga nenek dan datuk, orang yang ada di rumah, kadang-kadang ada pakcik, makcik, sama-sama di rumah, bagaimana untuk membentuk generasi kita akan datang supaya punya sifat prihatin. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu juga ada dipertanggungjawabkan ke atas orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Bukan pemimpin negara saja. Pemimpin rumah tangga, kita misalnya dalam rumah, suami memimpin rumah tangga, kemudian kita pula bekerja, misalnya kalau wanita, kita pula pimpin office kita, orang-orang staff kita pimpin sebagai ketua, kita pun adalah pemimpin juga di kalangan mereka. So kita kena ambil tahu, kita kena prihatin dengan orang bawahan. Semua kita adalah pemimpin masing-masing. Paling tidak kita adalah pemimpin dalam diri kita sendiri, kan? Kita memimpin diri kita sendiri supaya tidak melanggar batas. Okey. Macam mana? Okey tak selama ni kita bincang ni? Tanggungjawab menjaga anak perempuan ataupun orang-orang wanita dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, rumah tangga kita, dalam institusi. Mereka tu perlu selalu ditanya macam mana, okey tak? Kalau kita bekerja sama dengan ramai wanita misalnya, kan, kita mesti nak ada sifat bertanya begitu, macam mana, awak macam mana, bukan kepo, tapi prihatin. Bezalah antara kepo dengan prihatin tu sangat-sangat berbeza. Kerana kalau prihatin, kita nak bantu mana yang kita boleh, kan. Misalnya kalau dia jaga orang tuanya, misalnya apa masa yang boleh kita berikan pada dia supaya dia dapat jalankan tanggungjawab dia sebagai anak, dan dalam masa yang sama dapat jalankan tanggungjawab sebagai pekerja yang baik. Kemudian lantaran itu, tanggungjawab membantu serta membimbing wanita menuju ke syurga diserahkan sepenuhnya kepada lelaki. Kegagalan lelaki mendidik dan menjaga wanita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba dijadikan Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang dipimpinnya, kemudian dia meninggalkan dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan syurga atas dirinya. Jadi kalau orang-orang ni, hamba-hamba Allah Subhanahu Taala ni, Allah angkat mereka sebagai pemimpin, mereka kena memimpin dengan baik. Jangan sampai dia menipu orang yang dia pimpin, kerana Allah akan mengharamkan dia syurga bagi diri dia. Sudah tentulah kesan seorang pemimpin tu sangat-sangat penting dalam diri orang bawahannya. Misalnya saya selalu sebut, misalnya Saidina Umar radhiyallahu anhu, apabila dia tu adalah seorang yang amanah, jujur. So amanah dan jujurnya tertumpah kepada masyarakat dia pada ketika itu. Kita dapat lihat sistem zakatnya bagus, pentadbirannya bagus, baitul malnya alhamdulillah banyak keberkatannya. Diberitakan dia adalah 1/4 kekayaan dunia pada ketika Saidina Umar memegang pucuk pimpinan sebagai khalifah. Kita dapat rasakan bagaimana orang-orang dia ketika itu memahami bahawa zakat, membantu masyarakat, punya sifat, bila diorang memberi itu maknanya sifat tanggungjawab ada pada diri mereka. Kita dapat lihat bagaimana pembendaharaan Islam pada waktu itu sangat-sangat besar. Tertumpah kepimpinan yang baik, tertumpah kepada rakyat jelata. Begitu juga kita. Macam saya ada sebut kan minggu yang lalu, kita ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, memberitakan tentang kesusahan dalam hidup dia. Maka Nabi ajarkan kalau datang balik rumah, kalau ada orang dalam rumah beri salam.
Kemudian baca surah Al-Ikhlas baru masuk. Kemudian kalau tak ada rumah, berselawat ke atas, kita beri salam kepada Nabi dalam tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita masuk rumah, baca surah Al-Ikhlas dulu, kemudian baru masuk rumah. Kemudian sahabat tu datang setelah dia mempraktikkan, datang dia mengatakan bahawa alhamdulillah rumah tangganya makin baik, rumahnya makin baik. Jadi rumah tu sangat-sangat penting. Lagi sekarang kita kena stay at home kan. Jadi kalau rumah kita tidak baik, maka sukarlah untuk kita nak tinggal dalam rumah, nak stay at home tu. Jadi tak betah. Balik je rasa macam nak keluar. Ada orang bila balik je tak nak keluar, dia rasa betah dekat rumah. Tapi ada setengah orang tu kalau boleh balik je, bingit keluar lagi baik. Jadi kalau kita sebagai wanita misalnya dalam rumah terasa orang yang duduk dalam rumah rasa bingit, maka kita kena perhatikan dan muhasabah diri. Jangan sentiasa menunjukkan kesalahan bagi orang lain, kena kita pun kena muhasabah diri. Mungkin kita juga menjadi punca ke atas orang tidak betah dalam rumah. Mungkin bising terlalu banyak sangat, suruh itu suruh ini, suruh itu suruh ini, jadi orang pun rasa tertekan dan merana dalam rumah. So kita perlu muhasabah. Wanita jangan terlalu ikutkan emosi, perasaan. Kita harus fikir objektif. Mungkin kita pun menyumbang kepada ketidakselesaan orang berada di samping kita. Jadilah orang apabila ketiadaan kita dirindui, keberadaan kita menyenangi orang-orang lain. Jadi itu pun perlu didikan daripada ibu bapa dan orang-orang yang berada di dalam rumah. Kemudian bukan masalah akhlak ni bukan masalah orang perempuan saja, masalah orang lelaki juga. Jadi kepimpinan dari awal, pendidikan ibu bapa sangat-sangat penting. Kemudian di sini berdasarkan dalil-dalil ini membuktikan bahawa tanggungjawab seorang lelaki tidak hanya kepada diri mereka sendiri. Walaupun lelaki tersebut beribadah dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, namun sekiranya aspek kepimpinan kepada wanita khususnya yang di bawah tanggungjawabnya diabaikan, maka Allah mengharamkan baginya syurga. Kenapa? Kita hidup dalam dunia ini bukan untuk kita jamin syurga untuk diri kita sahaja. Kita nak ibadah untuk diri kita saja, sedangkan anak isteri kita tinggalkan. Tapi ada juga soalan yang datang kepada saya, misalnya dia dah mendidik anaknya dengan penuh kebaikan lah, tapi anak tu lepas membesar tu tidak mahu dengar cakap. Adakah dia itu akan dipersalahkan? Mereka tu apabila sudah dewasa dapat berfikir sendiri. Kita melihat banyak cerita-cerita Nabi-Nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Nuh AS pun tidak anak dan isteri tidak mengikut ajarannya. Sudah tentu anbiya tu semua Nabi-Nabi melakukan tanggungjawab sebaik mungkin. Tapi Allah nak mendidik kita supaya memandang cerita yang berlaku pada Nabi-Nabi yang sebelumnya adalah menjadi satu pengajaran bagi diri mereka. Hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu untuk berusaha, kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah. Tapi usaha mesti sungguh-sungguh, insya-Allah ada balasannya. Kalau kita didiknya dengan penuh baik, kalau dia tersesat pada pertengahannya, mudah-mudahan doa-doa ibu bapanya, saudara maranya, adik-beradiknya akan pulang juga mereka ke pangkal jalan, insya-Allah. Kalaupun tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah pun pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau suka, aku yang akan, iaitu Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita hanya mampu untuk melakukan yang terbaik, sungguh-sungguh. Mengikut kisah Nabi Nuh pun sampai ke akhir hayat anaknya, dia masih lagi menyeru anaknya ke arah kebaikan. Panggil anak naik ke atas kapal. Maknanya usaha dia tu sentiasa ada. Jangan ibu bapa rasa berserah, tidak mahu membantu. Paling tidak doakan mereka supaya mereka dapat kesejahteraan, mereka dapat hidayah suatu masa nanti.
Lantaran itu tanggungjawab serta amanah menjaga wanita perlu dipikul oleh lelaki. Kat sini disebutkan berikut adalah 5 golongan lelaki yang bertanggungjawab menjaga wanita. Seperti yang pertama adalah ayah. Seorang ayah perlu memastikan didikan agama anaknya sempurna. Kita tidak boleh berdakwah kat luar, bantu orang kat luar, tapi kita punya anak kita kurang tengok, kita busy dan sebagainya. Masa kita sekarang lagilah kita punya peluang yang banyak untuk tengok anak-anak kita dekat rumah. Jika anak melakukan kesalahan, membuat kemungkaran, mendedahkan aurat dan sebagainya, maka ayah insan pertama yang wajib menegurnya. Saya memandangkan agama tu dia penuh, kalau kita ingin melakukannya, dia perlu kepada kefahaman. Tak boleh kita mendesak orang untuk melakukan tanpa dia faham. Tapi anak-anak kecil tu kan, kita disuruh mereka solat pada umur 7 tahun kan, tarbiyahkan daripada kecil. Dia kalau tengok kita solat, dia akan ikut secara automatik, ikut walaupun silap dan salah apa-apa kan. Kadang nak buat kan, kadang tak nak. Bila umur 10 tahun maknanya dia sudah agak tegas untuk mendirikan solat kan. Jadi kita kerana kita tidak mahu melakukan misalnya kekerasan ke atas mereka, jadi kita mula daripada bawah, sistem pendidikan daripada bawah, supaya mereka mengerti kenapa nanti pertanyaan mereka tanya kepada kita, kita mesti juga untuk menjawabnya, supaya mereka sedar faham kenapa begitu begini. Anak-anak sekarang lagi banyak pertanyaannya kan, jadi dia nak tahu itu ini, jadi kita nak kena install lah benda-benda yang baik, positif dalam diri mereka. Tidak mahu menunjukkan bahawa ibadah itu adalah satu benda susah untuk dilakukan. Misalnya kita negotiate, okey nak tengok tu, tengok dulu, lepas tu pastikan jangan sampai tak solat. Jadi diorang tahu, tak tertekan sangatlah. Jadi kita seperti rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserak. Bagaimana? Hikmah masing-masing. Anak masing-masing, keluarga masing-masing tidak sama dengan semua orang. Maka wajib seorang ayah tu menegur anaknya kalau dia melakukan perkara yang silap. Umumnya perempuan merupakan ujian besar bagi si ayah. Sebahagian orang merasakan gelisah dengan kehadiran anak perempuan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa anak perempuan disebutkan sebagai ujian kerana besar tanggungjawab menjaga mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila seorang dari mereka diberikan khabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah ataupun merah padamlah muka mereka dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataupun akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Bagaimana tu jadi kalau dikuburkan semua anak perempuan, bagaimana kelangsungan kehidupan kita sebagai manusia? Jadi adakah itu satu maknanya masuk di akal lah tindakan mereka tu, menguburkan anak-anak perempuan mereka? Sepatutnya mereka didiklah mereka anak-anak tersebut, bukan menghapuskan kehidupan mereka. Jadi itu yang berlaku pada zaman jahiliah dulu. Bila dapat anak perempuan, mereka rasa marah, malu, nanti takut mereka tu membawa kehinaan kepada keluarga. Terus sekarang ada setengah negara masih lagi melakukan perkara-perkara tersebut. Balik kepada waktu jahiliah. Maknanya orang jahiliah ni pemikiran mereka, hawa nafsu mereka tu, tindakan mereka tu sama dengan mereka yang pada zaman kita ni yang kita katakan moden, berpendidikan pun ke arah begitu juga kerana mementingkan hawa nafsu. Kita dalam hidup, macam saya cakap tadi, kita dalam hidup tak boleh delete. Tak suka delete, ini delete, tak boleh. Kita kena hadapi perkara tersebut. Lantaran sukarnya tanggungjawab menjaga anak perempuan, maka Allah SWT menjanjikan ganjaran yang luar biasa bagi orang tua yang mampu mendidik dan menjaga anak perempuan mereka. Iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, seseorang telah datang menemui saya dengan membawa 2 orang anak perempuannya. Dia meminta-minta kepada saya, namun saya tidak mempunyai apa pun kecuali sebiji buah kurma. Lalu saya berikan kepadanya kurma tersebut. Orang itu menerima kurma tersebut dan membahagikannya kepada kedua-dua anaknya, sementara dia sendiri tidak makan.
Kemudian orang itu bangun dan pergi bersama kedua-dua anaknya. Setelah itu Nabi SAW datang dan saya menceritakan peristiwa tersebut kepada baginda. Maka Nabi SAW bersabda, sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia mampu berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang daripada siksaan api neraka. Memanglah bukan mudah untuk menjaga anak-anak perempuan ni, tapi balasannya sangat-sangat besar. Mereka itu kalau kita didik dengan cara yang baik, dapat membantu ibu bapanya daripada jauhkan ibu bapanya daripada siksaan api neraka. Kesusahan yang dihadapi untuk mendidik mereka, tapi balasan yang sangat-sangat besar Allah berikan kepada seorang ayah, ya, ibu bapa, kalau dapat mendidik anak perempuannya dengan baik. Ya, jadi di sini yang nombor 2 adalah suami. Suami juga adalah di antara orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk membantu orang perempuan, mendidik orang perempuan sebagai mereka itu dapat dididik dengan akhlak yang baik, didikan yang baik, iaitu isteri adalah aset utama suami menuju ke syurga. Kan, bukan isteri aja yang taat dapat masuk syurga, isteri juga adalah aset utama suami menuju ke syurga. Setiap tindak tanduk isteri memberi kesan kepada perjalanan hidup suami di dunia dan di akhirat. Maka suami perlu membetulkan segala kesalahan isteri dengan memberi nasihat dan teguran secara berhikmah. Jadi dalam agama kita selalu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Allah bilang seru orang kepada dalam agama cara hikmah, bijaksana. Jadi tak bolehlah kita ikut orang lain cara begini kita pun ikut, tapi kita kena sesuaikan dengan siapa pasangan kita, bagaimana. Suami juga perlu menjadi contoh terbaik kepada isteri. Banyak berbincang, orang perempuan ni memang suka berbincang kan, suka bercakap. Jadi janganlah tak bercakap pula. Dia macam membisu dekat rumah sekarang kan, lagi kena ramai-ramai kat rumah. Janganlah membisu je, main handphone aja kan. Mereka pun perlu diajak berbual, bukan membawang pula, bukan membawang menghalia tu, bukan, tapi ajak berbual, tanya macam mana kehidupan. Kan Nabi kata umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tu sering bertanya kepada Aisyah macam mana keadaan. Disebabkan itu bila Aisyah tu percaya Nabi tu boleh mendengar ceritanya. Tu yang tadi kita baca apabila Sayyidatina Aisyah bercerita kepada Nabi akan perempuan yang datang meminta bantuan, maka diberikan kurma. So Nabi prihatin dengar cerita. Ni kadang-kadang kita tak nak dengar cerita pasangan kita. Ada dengar lah, ada tahulah. Walaupun kadang-kadang kita dah tahu, ada kalanya kita perlu dengar sajalah. Kerana apa? Untuk menggembirakan hati dia. Dia nak bercerita tentang perkara ini. Pokoknya ya, kelapa sawit ya ibu-ibu. Pokoknya tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik, membicarakan hal-hal orang. Isteri tidak membicarakan wanita-wanita lain di hadapan suaminya. Jadi itu semua adalah syarat-syaratnya supaya perbincangan kita adalah perbincangan yang sihat, yang memberi impact dan kesan yang baik. Jadi baginda Nabi SAW sering mengingatkan suami agar melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Di hadapan Allah kelak, si suami akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Sekiranya si suami lalai dalam melaksanakan tanggungjawab ini, maka akan menanggung dosa apabila dia tidak melakukan yang sepatutnya kepada isterinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai para suami, bertakwalah kamu semua kepada Allah dalam urusan isteri. Sesungguhnya mereka itu adalah sebahagian daripada kamu. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, menjadikan halal kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Kamu berkewajipan untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan kebaikan. Jadi kalaulah waktu nak melamar tu, nak berkahwin tu sungguh-sungguh kan, macam-macam kita buat untuk mengambil hati satu sama lain. Apabila sudah satu rumah, maka usaha kita mestilah berterusan. Janganlah kita bermuka-muka aja pada masa sebelum kita dapat. Apabila kita dah ada depan mata, kita tidak memandang ataupun mengambil sambil lewa saja mereka-mereka yang ada di hadapan kita.
Kita kena berusaha sedaya upaya bagaimana untuk menyenangkan orang-orang sekeliling kita. Itu penting. Apabila keberadaan kita disenangi, apabila ketiadaan kita dirindui, itu sangat-sangat penting. Jadi orang seperti itu yang memberi manfaat kepada orang lain, kata Nabi. Saudara lelaki, nombor 3 adalah saudara lelaki. Apabila ayah maupun suami sudah tiada, tanggungjawab menjaga maruah wanita berpindah kepada bahu saudara-saudaranya yang lelaki. Mereka perlu memberi perhatian kepada saudara-saudara perempuan di samping keluarga sendiri. Itu sangat-sangat penting. Ini ada satu cerita yang sangat baik. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, kemudian karya Dr. Zulkifli Al-Bakri dan juga Al-Zawajir, kemudian tulisan Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkaitan kisah seorang lelaki kaya yang menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Setibanya di Mekah, beliau menyimpan wang sebanyak 1,000 dinar. Setibanya dia dekat Mekah tu, dia menyimpan wang sebanyak 1,000 dinar pada seorang yang jujur dan berakhlak mulia. Kemudian beliau bergerak menuju ke Arafah untuk berwukuf di sana. Dia simpan dululah duit dengan seorang yang jujur berakhlak mulia, kemudian dia menuju ke Arafah untuk berwukuf di sana. Setelah selesai melaksanakan amalan haji, beliau kembali ke Mekah dan menuju ke rumah orang yang menyimpan wangnya dahulu, namun didapati orang tersebut telah meninggal dunia. Lantas si kaya bertanya kepada keluarga si mati tentang wang tersebut, tetapi keluarga si mati tidak mengetahui di mana wang itu, mana pergi wang itu. Akhirnya si kaya bertanya kepada seorang ulama yang di Mekah tentang masalahnya. Lantas ulama itu menyarankan agar si kaya pergi ke Telaga Zamzam pada waktu tengah malam dan melihat ke dalamnya sambil menyeru nama si mati. Sekiranya si mati termasuk dalam golongan penghuni syurga, maka dia akan menjawab panggilan tersebut. Tanpa berlengah, si kaya pergi menuju ke Telaga Zamzam pada waktu malam dan memanggil nama si mati beberapa kali. Namun panggilannya tidak dijawab. Pada keesokannya, si kaya datang semula menemui ulama tersebut sambil menceritakan apa yang telah berlaku pada malam tadi. Pasal panggil-panggil tak dinyaut. Mendengar khabar tersebut, ulama tadi terus mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya khawatir si mati tersebut tidak termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Sekarang cuba kamu pergi ke Telaga Barahud yang terletak di Yaman dan seru nama si mati di sana pada waktu malam. Sekiranya si mati termasuk dalam kalangan penghuni neraka, si mati akan menjawab panggilanmu. Ketika itu tanyalah kepadanya tentang wang kamu itulah. Setelah mendapat nasihat ulama tersebut, si kaya tadi terus pergi ke Yaman. Pada malam harinya, si kaya datang ke Telaga Barahud lalu memanggil nama si mati. Ternyata panggilan beliau disahut oleh si mati. Lantas si kaya bertanya, di manakah engkau menyimpan wang saya? Si mati menjawab, saya menyimpannya di rumah, di sebuah tempat di rumah. Saya tidak percaya kepada siapa pun termasuk anak saya sendiri. Sekarang pergilah engkau untuk mendapatkannya. Kemudian si kaya bertanya, apakah yang menyebabkan engkau berada di sini? Sedangkan engkau orang yang baik dan kami semua bersangka baik terhadapmu. Kan tadi pasal dia orang yang jujur. Maka disebabkan itu orang kaya ni simpan duit dengan dia. Maka si mati menjawab, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang miskin dan aku tidak pernah mempedulikannya dan bertanya hal keadaannya serta tidak merasa kasihan kepadanya. Maka kerana itulah Allah telah menyeksaku di sini dan menempatkanku di neraka Jahannam. Nampak tak saudara dan saudari sekalian, orang-orang lelaki, adik-beradik, kalau mempunyai saudara perempuan yang susah, maka dia mesti untuk membantunya, kerana ini salah satu perbuatan yang boleh membawa dia kepada neraka kerana dia tidak mengambil kira apa yang berlaku pada adik-beradiknya. Lagi-lagi terutama sekali wanita yang berada di kalangan keluarga mereka. Dan seterusnya adalah anak lelaki. Anak lelaki wajib menjaga maruah agama dan juga maruah ibunya. Nafkah serta kesihatan ibu perlu diambil peduli. Membimbing ibu ke jalan yang diredai adalah tanggungjawab yang perlu dipatuhi. Saya mengambil satu cerita yang seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya apabila mereka jumpa seorang yang bernama Uwais Al-Qarni.
maka mintalah doa kepada dia, kerana doanya Uwais ni dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Uwais ni berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan Uwais ni ciri-cirinya diterangkan oleh Nabi, iaitu dia ada ibu, kemudian dia pernah kena penyakit yang semuanya baik dekat kulitnya melainkan satu tempat. Itu ciri-ciri dia Nabi sebut. Padahal Uwais ni tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Saidina Umar, maka Saidina Umar pernah berjumpa dengan beliau setelah mengetahui ciri-cirinya. Kemudian Saidina Umar minta untuk berdoa, untuk dia berdoa, kerana Saidina Umar mengatakan, saya sendiri pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan datang seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongannya daripada Yaman. Ia berasal daripada Murad dan dari Qaran. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh daripadanya kecuali sebesar 1 dirham. Ia mempunyai seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Ibu sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah pada Allah, maka Allah akan memperkenankan apa yang dipinta. Jika engkau mampu untuk meminta kepada Allah supaya engkau diampunkan, maka mintalah melaluinya. Minta supaya dia doakan kepada kita, kepada mereka tu, apa-apa yang dia nak minta kepada Allah, kerana doanya sangat-sangat terkabul. Tu Uwais Al-Qarni. Jadi kelebihan dia adalah menjaga kedua ibu bapa. So saya galakkan, kita pernah dengar 3 pemuda yang tersepit dalam gua, di antaranya mereka yang berbakti pada kedua ibu bapa. Hadirin dan hadirat sekalian, siapa yang menonton, ambillah doa yang paling kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang baik yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada ibu bapa, minta kepada Allah, ya Allah, angkat doa, selalu minta kepada Allah, ya Allah, dengan kebaikan yang pernah kita buat, ikhlas kepadamu ya Allah, maka selamatkanlah bumi kita ini, mereka-mereka yang berpenyakit sekarang ni, wabak dan sebagainya. Angkat doa, minta kepada Allah. Amalan yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah untuk mengangkat wabak dan penyakit ni semua. Kita supaya anak dan suami isteri dalam rumah ibu bapa terpelihara dan diberi keselamatan. Bukan kita saja, semua rakyat yang berdekatan dengan kita, masyarakat berdekatan dengan kita, jiran-jiran berdekatan kita, semua mesti sihat, baru kita akan sihat. Tak boleh sihat sendiri, semuanya memberi impak kepada kesihatan kita bersama. Sebab anak lelaki ni sangat penting untuk mereka itu menjaga orang perempuannya. Dan semua orang lelaki yang kita sebutkan di sini, semua orang lelaki bertanggungjawab untuk membantu supaya wanita-wanitanya dapat hidup dengan akhlak yang baik, dengan sempurna, walaupun penuh dengan usaha. Bukan semua usaha kita akan berjalan dengan lancar, tapi kita kena usaha satu sama lain. Jika seorang lelaki tak dapat untuk membantu orang rumahnya, wanita yang ada di dalam rumah, anak-anak, mintalah bantuan, kaunseling dan nasihat kepada mereka-mereka yang pakar, ustazat-ustazat ke, ustazat yang ada ke, para kaunselor yang ada, minta bantuan. Kerana kadang-kadang kita perlukan bantuan orang lain untuk membantu sama-sama dalam pembentukan akhlak wanita muslimah pada hari ini. Saya rasa sampai di situ saja. Mudah-mudahan kita akan dapat berjumpa lagi, dapat bincang dengan lebih luas lagi tanggungjawab masing-masing, supaya kita dapat pikul tanggungjawab masing-masing ini dengan lebih baik, agar masyarakat kita, rumah tangga kita, bangsa kita ini dan negara kita mempunyai mereka-mereka yang mempunyai kekuatan rohani dan jasmani yang baik, untuk membantu orang lain juga di sekeliling untuk jadi masyarakat yang baik juga. Wallahu a'lam bisawab. Segala kesilapan, kesalahan datang daripada saya, dan yang sempurna adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.